kepada saya untuk lebih banyak memberi sumbangan. Jadi saya fikir selain daripada memberi sumbangan yang sedia ada, saya juga terpaksa ataupun saya juga diminta untuk terlibat dalam pelbagai projek. Salah satunya ialah siri ceramah atau siri syarahan Anugerah Merdeka ini yang diadakan 6 kali setahun. Dan mungkin kita boleh kongsi kerana topiknya pun saya lihat berkaitan dengan bidang kepakaran Prof sendiri, dan kita selalu bercakap tentang kelestarian dan sebagainya, tetapi mungkin jika dikaitkan dengan inovasi itu pun satu perkara yang kerap disebut oleh Prof kan. Saya melihat begini, tajuk syarahan itu a scholarship voyage. Ya, secara topik yang kecilnya ialah academic econism, innovation ecosystem dan water sustainability. Saya rangkumkan ketiga-tiga ini sebab saya diminta untuk bercakap tentang 3 aspek ini, ya, iaitu berkaitan dengan akademik, dan saya fikir tajuk yang mungkin sesuai untuk saya cakap adalah academic econism, yang saya pun rasakan satu istilah yang sesuai untuk saya bicarakan, kerana selama ini bila kita menyebut tentang ikon, jarang orang berkata tentang academic icon. Biasanya orang menyebut tentang ikon hiburan, ikon politik, ikon dari segi sukan. Ikon akademik itu harus ada dalam masyarakat, dalam sepanjang sejarah masyarakat ataupun sarjana. Tak semestinya akademik, sebab saya memberi gambaran dalam syarahan yang akan saya berikan nanti, bahawa kesarjanaan itu bukan satu pekerjaan. Itu adalah satu tanggungjawab. Satu peranan, satu fungsi yang harus dimainkan oleh setiap generasi. Jadi kalau kita menyebut tentang ikonism itu tak semestinya berada di universiti. Betul. Dalam sejarahnya sebagai contoh, sebelum merdeka kita ada tokoh-tokoh seperti Pendeta Zakbar, walaupun beliau sehingga merdeka masih hayatnya ada. Tokoh-tokoh seperti Kajai dan sebagainya, mereka ini ikon dari segi kesarjanaan ketika itu. Jadi dalam konteks baru kita ini, ikon kesarjanaan ini harus ada untuk memberikan pembaharuan dari segi pemikiran. Itu masuk kepada persekitaran yang berkaitan dengan inovasi. Jadi saya melihat banyak perkara yang berlaku dalam negara kita ini mengalami inovasi yang sangat perlahan. Dalam bidang pelestarian air sebagai contoh, kita masih lagi bercakap dan berfikir secara kotak lama, pemikiran yang lama. Saya memberi gambaran begini, apabila kita menyebut tentang satu sistem air yang ideal, biasanya kita akan menyebutkan adanya pipe, adanya sistem penyah kuman. Kemudian itu kita ada sistem kumbahan dan seumpamanya, yang sedemikian, yang berkait dalam satu sistem yang besar. Dan untuk mengadakan satu sistem tersebut, kita terpaksa membelanjakan 2 bilion, 3 bilion untuk satu masyarakat kira-kira 500,000 orang. Ya, dan ini satu perkara yang saya fikir sukar untuk direalisasikan dalam masyarakat yang sedang membangun seperti Malaysia. Sebab kita ada persekitaran di mana sebahagian daripada masyarakat kita sangat maju, berada di dalam wilayah yang maju, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang sebagai contoh. Ini satu keadaan yang berbeza. Jadi apabila kita mengambil model itu, kita kembangkan ke tempat lain, katalah kita kembangkan ke kampung saya di Kuala Pilah, tak boleh berlaku perkara tersebut. Model tersebut tak boleh berlaku. Jadi kita harus ada inovasi. Kita harus ada pemikiran baru. Bagaimana kita nak menggunakan konsep pelestarian air dalam masyarakat yang bercampur di antara luar bandar dengan masyarakat yang sedikit di kawasan sekitar bandar. Jadi ini memerlukan inovasi yang besar. Itulah saya bila nak berjumpa dengan Prof ni memang kena baca banyak, dan saya membaca dalam laman sawang internet dan sebagainya. Sekarang inovasi ni didahului oleh macam agensi-agensi badan bukan kerajaan, dibantu oleh dana-dana seperti Belinda dan Bill Gates Foundation, yayasan seperti itu dan sebagainya. Malah saya tengok orang daripada Eropah dan Amerika ni, mereka pergi ke India dan tengok bagaimana komuniti-komuniti India yang seperti kita sebutkan tadi itu, yang bukan berada di bandar-bandar besar, bagaimana model itu dapat memberikan keuntungan langsung kepada kumpulan ini. Kerana contohnya seperti yang mungkin ramai telah melihat Slumdog Millionaire dan sebagainya,
tidak ada tempat simpanan air dalam rumah yang sebegitu daif contohnya. Jadi bagaimana nak mengadakan portability of clean water ataupun sumber bekalan air yang mudah untuk diberikan, yang bersih contohnya. Mungkin itu yang Prof maksudkan, tapi aplikasinya kini mungkin dalam konteks Malaysia, adakah kita kembali kepada institusi seperti universiti untuk melihat perkara itu atau bagaimana? Saya lihat begini, isunya ialah sekarang ini kita perlu melihat keseluruhan kerangka itu dari perspektif yang berbeza. Sebagai contoh, ini contoh yang agak teknikal saya berikan ya. Untuk sistem kumbahan berfungsi, mereka mesti mematuhi satu piawaian. Piawaian itu menyebutkan bahawa pada kedudukan tertentu, lokasi tertentu, pelepasan yang dibenarkan hanyalah boleh 20 mg per liter. Satu unit kita panggil BOD ya. Kita ambil BOD sajalah ya, tak payah kita faham apa BOD itu. Tetapi dalam realitinya, kalaupun semua mematuhi peraturan tersebut, sungai tetap tercemar.